Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera saudara-saudara sekalian. Oke, saudara-saudara. Dalam video kali ini saya akan coba untuk mengupas dua persoalan yang saling berkaitan antara satu sama lain yang berhubung dengan kekeliruan politik di Sabah sekarang. Jadi, saudara-saudara, saya mohon tonton video ini sampai habis supaya tidak gagal paham. Karena ulasan ini saling berkaitan di antara satu sama lain. Kedua-dua isu ini ya. Oke. Isu yang pertama adalah siapakah sebenarnya yang memerintah negeri Sabah, ataupun dalam arti kata lain, parti manakah sebenarnya yang memerintah negeri Sabah pada masa ini. Jadi untuk memahami hal ini simpel saja. Kita tengok siapa ketua menteri dia. Datuk Seri Haji Jinor. Tetapi yang menjadi persoalan yang menimbulkan kekeliruan ini adalah Datuk Seri Haji Jinor ini dari parti mana? Beliau mengaku beliau dari parti GRS ataupun Gabungan Rakyat Sabah. Tapi semua orang tahu GRS ini bukan sebuah parti. GRS hanya merupakan sebuah gabungan yang ditubuhkan menjelang PRN Sabah ke-15 untuk berdepan dengan parti warisan pada ketika itu. Jadi gabungan ini terdiri daripada Barisan Nasional, semua parti komponen Barisan Nasional pada ketika itulah, Parti Star, PBS, serta parti yang diwakili oleh Haji pada ketika itu, yaitu Parti Pribumi Bersatu Malaysia ataupun Bersatu. Jadi jelas saudara-saudara, ini fakta. Pada ketika itu Datuk Seri Haji Jinor adalah ahli Bersatu. Malahan ketika beliau dilantik sebagai ketua menteri, walaupun pada ketika itu Datuk Seri Bung Mokhtar Radin lebih berkelayakan dari segi kutipan kerusi, 17 BN, Bersatu cuma 15, tetapi beliau dilantik oleh Perdana Menteri pada ketika itu atas dasar Parti Bersatu yang diwakilinya. Jadi jelas beliau adalah merupakan wakil Bersatu pada ketika itu. Tetapi baru-baru ini selepas PRU ke-15, untuk memastikan GRS ini tidak terpinggir daripada kerajaan perpaduan, maka Datuk Seri Haji Jinor telah membuat satu tindakan yang cukup luar biasa, bijak ataupun kurang bijak saya tidak tahu, tapi cukup luar biasa, dengan menyatakan bahwa GRS bukan lagi sebahagian daripada Bersatu. Malahan pada ketika ini status 4 member of parliament daripada GRS di peringkat persekutuan pun sedang dipersoalkan. Tetapi yang kita pelik, Bersatu itu sendiri pula tidak mengambil tindakan kepada Datuk Seri Haji Jinor. Malahan baru-baru ini Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin datang ke Sabah. Ya, Timbalan Presiden Bersatu datang ke Sabah. Malahan mereka tidak menyentuh langsung, tidak langsung memberikan sebarang bentuk hukuman ke atas tindakan Haji J yang menarik GRS ini keluar daripada kepompong Parti Bersatu. Jadi ini menunjukkan saudara-saudara, Ketua Menteri kita sekarang ini tidak tahu siapa yang diwakili. Kalau GRS, seharusnya GRS itu Bersatu, tetapi beliau tidak mengakui bahwa beliau orang Bersatu. Dan jika ianya Bersatu, beliau sendiri pula kata dia bukan lagi Bersatu. Jadi ini secara tidak langsung akan membawa penjelasan kepada isu yang kedua, yaitu isu yang berlaku di kubu Barisan Nasional pula, yang mana sekarang ini daripada 17 adun Barisan Nasional, ya, 5 menyokong gagasan Datuk Seri Haji Jinor, malah karena selebihnya yang 12 orang menyokong Ketua Badan Perhubungan UMNO Sabah atau Ketua UMNO Sabah lah, yaitu Datuk Seri Bung Mokhtar Radin. Jadi apabila ulasan saya yang pertama tadi menunjukkan bahwa keabsahan CM itu sendiri tidak jelas karena tidak ada parti, maka dalam hal ini siapa yang benar di antara kubu 12 yang diwakili oleh Datuk Seri Bung Mokhtar Radin dengan kubu Timbalan Ketua Menteri Datuk Engineer Syahilmi Yahya, maka jelaslah saudara-saudara, ini fakta yang terang lagi bersuluh. Sudah semestinya lah pihak yang melompat keluar, yang sudah menyatakan, diorang sendiri pun sudah mengatakan bahwa siap dihukum, sudah tentulah pihak yang 12 ini benar. Karena mereka masih mengikut arahan pucuk pimpinan parti. Alasan yang diberikan oleh pihak yang 5 ini adalah kononnya mereka mau mempertahankan kerajaan negeri Sabah sekarang daripada cuma dimanipulasi oleh Presiden Warisan Datuk Seri Safi Apdal dan Ketua Badan Perhubungan UMNO Sabah Datuk Seri Bung Mokhtar Radin yang menarik sokongan. Kononnya mereka mau mempertahankan kestabilan politik sekarang. Tetapi saya mau tegaskan di sini, tidak ada namanya kestabilan jika tidak ada keabsahan. Nah, jadi apabila Datuk Seri Haji Jinor sendiri tidak tahu apa parti politik beliau, maka keabsahan itu secara tidak langsung sudah tidak ada. Jadi apabila tidak ada alasan
Datuk Insinyur Suhailmi Yahya bahawa beliau dan 4 rakannya itu mempertahankan kestabilan kerajaan, itu tidak boleh digunakan pakai lagi. Memanglah keperluan untuk mengadakan pilihan raya itu tidak perlu. Tetapi jika keadaan memerlukannya untuk menentukan keabsahan negeri, untuk memastikan kestabilan politik yang sebenar-benarnya, maka saya rasa alasan asal 5 orang adun daripada BN ini tidak boleh digunakan pakai. Jadi kesimpulannya ada 2 ya terhadap kedua-dua isu ini. Pertama, CM kita tidak jelas parti mana beliau berasal. Jika ada orang yang boleh bagi saya pendapat mereka, silakan beri pendapat di ruangan komen. Dari parti mana sebenarnya ketua menteri kita ini. Kemudian, daripada pertelagahan 2 puak di dalam Barisan Nasional, tegas saya nyatakan bahawa pihak yang diketuai oleh Ketua Badan Perhubungan UMNO Negeri, Datuk Seri Bung Mukhtar Radin, adalah pihak yang benar. Pertama, kerana mereka masih patuh kepada arahan pucuk pimpinan parti. Kedua, kerana keabsahan CM yang disukung oleh 5 orang adun ini tadi tidak ada. Jadi, pikir-pikirlah sendiri. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.